Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan kelas kita Sains Tingkatan 3. Kita akan masuk bab baru untuk hari ini. Bab baru untuk hari ini kita akan pergi kepada tajuk respirasi. Okey, respirasi. So bab pertama kita dah habis untuk bab pertama. Jadi kalau mana-mana pelajar yang tak ada, maksudnya yang kalau kamu terlepas sesi cikgu pun boleh ulang-ulang tengok dekat YouTube tu, kamu boleh ulang-ulang tengoklah boleh ulang kaji semula lah dekat YouTube, ada YouTube channel cikgu tu, ada semua cikgu letak di situ lah Okey, jadi untuk tajuk yang kedua, bab yang kedua ialah respirasi. Okey, bab yang kedua ni respirasi, jadi cikgu akan cikgu akan share ni skrin ni. Okey, untuk bab yang kedua ni, respirasi, kita akan lihat sistem respirasi manusia kita akan lihat sistem respirasi manusia. Okey, kejap ya, kita akan lihat bab 2 ni sistem respirasi manusia. Okey, yang ni kamu boleh rujuk juga dalam buku teks. Okey, ada dalam buku teks kamu juga So dalam tajuk ini sebenarnya kita akan kaji sistem respirasi, pergerakan dan pertukaran gas dalam badan manusia. Kemudian kita nak kaitkanlah kesihatan sistem respirasi manusia, adaptasi dalam sistem aspirasi dan pertukaran gas dalam tumbuhan. Okey, jadi cikgu akan pergi satu-satu. Untuk yang pertama ni ialah 2.1 ni ialah sistem respirasi manusia Kalau kamu tengok buku teks pun dalam muka surat 46 ada gambar rajah yang samalah. Okey, cikgu ambil daripada gambar rajah dalam buku teks ni. Okey, untuk bab 2 respirasi, kita boleh lihat, kamu boleh lihat gambar rajah yang cikgu dah tunjukkan tu. Okey, ini adalah secara keseluruhan secara keseluruhan ini adalah gambaran untuk sistem respirasi manusia, bahagian mana yang terlibat dalam sistem respirasi manusia kan. Okey, so kamu boleh lihat di sini kita akan melihat kita akan belajar banyak istilah dalam sistem respirasi manusia ni. Memang banyak istilah-istilah baru yang kamu akan pelajari lah. Okey, jadi kalau kamu nak kita akan tengok satu-satu sekejap cikgu ada ni, sekejap je. Okey, sekejap. Okey, kalau kita akan tengok satu-satu bahagian mana yang akan terlibat dalam sistem respirasi manusia. Okey, pernafasan, kita tahu dululah fungsi dia adalah untuk sistem pernafasan tu, fungsi dia untuk apa kan? Okey, untuk berkait rapat dengan sistem pernafasan kita lah. Jadi pernafasan kita adalah pernafasan merupakan proses menyedut udara atau menarik nafas dan menghembus udara oleh peparu. Kita tarik nafas kan dan kita hembuskan balik. Okey, jadi sistem di dalam badan yang membantu kita bernafas dikenali sebagai sistem respirasi. Okay, jadi ini adalah keseluruhan gambaran sistem respirasi manusia struktur yang terlibat dalam sistem respirasi manusia. Okey, jadi dia bermula dengan rongga hidung lah. Okey, bermula dengan rongga hidung, kemudian dengan lubang hidung, kemudian rongga hidung. Okey, dia akan pergi ke pharynx, bahagian sini pharynx. Okey, dia akan pergi ke epiglottis. Ini epiglottis. Okey, kemudian masuk ke larynx, trachea. Okey, trachea, bronchus. Okey, ini bronchus kan. Okey, kemudian dia akan masuk ke dalam peparu. Okey, bila dalam peparu dia dah ada istilah-istilah lain
yang kamu kena tahulah. Yang ni yang dibesarkan Ini gambaran dalam, ini adalah gambaran dalam peparu kita. Ini dibesarkan dibesarkan, image ni dibesarkan. Okey, jadi kita akan tengok dalam ni. Okey, yang sebelah sini ialah otot intercosta. Okey, yang sebelah sini otot intercosta. Okey. Kemudian ni sebelah sini peparu kanan lah, di gambaran ni pecah macam ni kan. Peparu kanan, peparu kiri. Okey, bawah ialah diafragma. Okey, yang melengkung ni. Okey, yang melengkung ni diafragma. Di peparu kiri, okey, kita ada alveolus. Okey, alveolus yang kecil ni alveolus. So dia akan mula-mula dia akan masuk ke bronchus. Okey, mula-mula dia akan bronchus, kemudian bronchus, bronchiole dan alveolus. Okey, bronchus dulu, bronchus. Kemudian dia akan ke bronchiole. Okey, dan alveolus. Okey, 3. Okey, ni dalam di dalam peparu ni kena ingat, maksudnya turutan dia tu. Okey, bronchus yang paling besar tu bronchus, yang mula-mula masuk ialah bronchus, kemudian bronchiole dan kemudian alveolus. Okey. Okay, dia akan ke situ kan. Okey, kita tengok pula ni gambaran dia, gambar rajah dia lah gambar rajah dia. Kemudian kita nak tengok macam mana mekanisme dia, mekanisme sistem pernafasan tu. Kan kita dah tengok macam-macam kan, mekanisme pendengaran, mekanisme penglihatan. Okey, so hari ni kita tengok mekanisme pernafasan. Okey, ini secara umum. Okey, ini secara umum dalam mekanisme pernafasan. Okey, secara umum dalam mekanisme pernafasan ialah macam nilah. Okey, macam ni. Okey, maksudnya sekarang ni ialah kita tengok mekanisme pernafasan. Kita ada, yang pertama kita ada, Okey, ni yang pertama tadi kan. Okey, mekanisme pernafasan. Okey, yang kita tengok mekanisme pernafasan. Yang pertama, ni laluan tadilah yang kita sebut tadi kan. Yang pertama dia akan melalui kita akan menarik nafas kan. Okey, kita akan menyedut udara daripada lubang hidung, kemudian akan ke rongga hidung. Okey, kemudian dia akan ke pharynx. Okey, pharynx, kemudian dia akan ke larynx. Okey, ni ada beza sikit je ni. Okey, tak boleh tertukar lah Okey, pharynx, larynx dan akan ke trachea, bronchus, bronchiole dan alveolus. Okey, dia akan ke sini. Okey. Ini adalah laluan udara dalam mekanisme pernafasan. Okey, kalau kita tarik nafas lah kan. Kalau kita tarik nafas, tarik nafas, kita dapat rasa udara masuk. Okey, masuk dan keluar melalui hidung. Okey, maksudnya kita boleh buat test lah. Bila kita tarik nafas, kita letak tangan kat dada kita boleh rasa kan. Okey, udara masuk, dada kita akan menaik dan menurun kan semasa kita bernafas Okey. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, ini adalah mekanismenya. Okey, mekanisme bila kita menarik nafas. Okey, bila kita menarik nafas, penarikan nafas tu, penarikan nafas, bila kita menarik, kita tengok gambar dia gambar dia ni. Okey, laluan udara, ni. Tengok yang ni dulu. Okey, laluan udara ke dalam. Laluan udara ke dalam. Okey, laluan udara ke dalam, kita akan nampak laluan udara akan memasuki trachea. Okey, trachea. Kita nampak ni sangkar rusuk kan, ni sangkar rusuk ni. Okey, sangkar rusuk ni dia akan menarik sangkar rusuk ke atas dan ke luar. Maksudnya dia akan mengembang ke luar Dia mengembang ke luar, otot intercosta mengecut. Okey, otot intercosta ni yang dalam ni. Ni otot intercosta yang warna oranye ni kan, dalam ni. Okey, otot intercosta ni mengecut, tetapi dia mengecut tapi dalam masa yang sama dia akan menarik rusuk ke atas dan keluar. Ni sangkar rusuk menarik sangkar rusuk ke atas dan keluar.
diafragma kita, diafragma yang melengkung ni. Okay, diafragma bila kita tarik nafas, diafragma ni akan mengecut. Okay, dia akan menarik diafragma ke bawah dan melepeh. Okay, dia mengecut, dia akan jadi lepeh lah. Dia ke bawah dan melepeh. Okay, ni gambaran daripada, ni gambaran hadapan, ni gambaran sisi. So, kamu boleh cuba faham lah. Okay, bila kita udara masuk. Aisyah. Bila udara masuk, kita sedut udara masuk. Okay, udara masuk sini. Okay, sangka rusuk bergerak ke atas dan keluar. Ke atas dan keluar. Okay, isi padu rongga toraks bertambah. Okay, diafragma mengecut dan bergerak ke bawah. Okay, itu adalah mekanisme bila kita menarik nafas. Okay, ni otot diafragma mengecut, menarik diafragma ke bawah dan melepeh. Dia nampak kedudukan dia, dia macam melepeh lah, dia tak ada melengkung. Okay, kita tengok nanti bila kita hembus nafas nanti. Okay, ini menarik nafas yang pertama ni. Okay, yang kedua, bila kita menghembus nafas. Okay, bila kita menghembus nafas, udara keluar daripada peparu lah, udara keluar. Jadi ini laluan udara. Okey. Peparu, trachea, diafragma, sangkar rusuk. Kita nampak jelas ini diafragma kita dah melengkung. Okey, dia melengkung, dia mengendur dan melengkung ke atas. Diafragma mengendur, melengkung ke atas. Okey, dan otot interkosta ini mengecut, sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Dia dah jadi ke dalam. Dia bergerak ke dalam. Maksudnya dia bertentangan lah dengan yang tarik nafas tadi. Okey. Ni pandangan pada sisi. Okey. Kamu nampak dengan jelas diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Okey. Diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Isi padu rongga toraks berkurang dalam ni. Berkurang. Sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Okey. Ini udara lah. Udara dihembus keluar. Udara keluar balik semula. Okey, daripada sini. Okey, jadi yang ni rongga toraks mengecil, tekanan udara bertambah. Yang dalam ni lah. Yang dalam ni. Dia akan bertentangan dengan mekanisme semasa kita menarik nafas. Okey, itu adalah ni tadi kita buat tadi menarik nafas. Okey, yang ini adalah menghembus nafas. Okey. Okey, yang ni kita tengok dulu sekejap sebelum kita teruskan. Okey, ini adalah kita nak buat sedikit pengenal pastilah. Kita nak tengok sama ada kamu boleh buat sendiri atau tak lah. Nanti kamu cuba buat walaupun ini sesi live sehala saja, nanti kamu cuba buat. Okey, kita nak kenal pasti struktur respirasi manusia dan kita melabel struktur sistem respirasi dan struktur peparu. Okey, so yang ni kalau kita tengok ni kita cuba buat ni. Okey, yang ni adalah okey kan? Cikgu dah terbalik. Ni adalah rongga. Ini adalah rongga. Okey, ini adalah lubang. Okey, kemudian dia akan ke, ni adalah trachea kan? Trachea, laluan tadi. Okey, trachea. Okey, kemudian dia akan ke bronchus. Ini bronchus kan ni? Okey. Bronchus. Okey, ini adalah peparu kiri dan kanan kan? Peparu kiri dan ke kanan lah. Peparu. Okey, kamu cuba buat nanti. Ni adalah yang bulat-bulat ni. Sekeliling ni adalah otot interkosta. Kosta. Okey, dan ini adalah tulang rusuk lah. Tak nampak ni tulang rusuk. Beza dia tak nampak sangat ni. Label ni yang mana satu kan. Okey, ni kita buat tulang rusuk. Tulang rusuk dan ini adalah diafragma. Diafragma. Okey. Nanti kamu boleh cuba buat atau kita cikgu selingan sikit lah untuk kita review balik semula. Okey, yang ni sama juga struktur jantung tadi. Yang besar sekali ialah bronchus kan. Bronchus. Okey, kemudian dia akan pergi ke bronchiole dan alveolus.
Okey. So kita habis untuk bahagian yang pertama. 2.1 ialah sistem respirasi manusia. Sistem respirasi manusia. 2.1 kita nak tengok dalam sistem respirasi manusia ni, kita nak tengok mekanisme pernafasan. Maksudnya bila kita menarik nafas, apa yang berlaku, dan bila kita menghembus nafas, apa yang berlaku. Untuk kita nak mengenal pasti, ini adalah PBD kamulah, mengenal pasti struktur sistem respirasi manusia dan macam mana kamu boleh maksudnya melabelkanlah struktur sistem respirasi manusia dan peparu. Okey, dalam sebelum kita teruskan, nanti cikgu akan bagi buat praktis lah untuk satu praktis nanti. Praktis 2.1 nanti kamu boleh buatlah, cuba buat dulu. Okey, kita teruskan dengan yang kedua. Okay, yang kedua ni adalah sistem, ini pun sikit je sebenarnya, tapi cikgu tak campur sekali lah, cikgu tak akan teruskan dengan 2.3 sebab jadi terlalu banyak. 2.3 tu kesihatan sistem respirasi manusia, dia tajuk tu agak luas lah sebab dia melibatkan bahan-bahan dan sebagainya kan, bahan-bahan yang memudaratkan manusia dan sebagainya tu. So kita terus sampai yang ni saja, pergerakan dan pertukaran gas dalam badan manusia. Okey, ni bab ni 2.1 Kalau dalam buku teks kamu muka surat 54, okey, kita nak tengok macam mana pergerakan dan pertukaran gas dalam badan manusia. Okey, ini gambaran dia. Okey, gambaran dia dalam yang kita tengok tadi dalam struktur macam mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam badan manusia. Okey, ini adalah gambaran yang dibesarkan daripada dalam peparu tadi. Dalam peparu tadi. Okey, ni alveolus, ni yang kita nampak ni ialah alveolus. Okey, alveolus. Ni kan. Okey, yang struktur ni lah, struktur ni. Struktur dalam alveolus ni kan. Okey, kemudian kita ada kita tengok gambar rajah yang ni supaya nampak terus penerangan dia ni. Okey, ni ada label dalam buku teks tu, kamu boleh lihat dia ada label sebenarnya. Okey, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6 tu dibesarkan lagi kat sini. 4, 5, 6 ni. Okey, so ini kita cuba untuk fahamkan daripada gambar rajah ni lah. Okey, kita ada dua udara hembusan dan udara sedutan. Okey, tengok gambar yang lain warna merah tu. Okey, dan gambar rajah dalam ni. So ini tadi adalah alveolus. Okey, secara keseluruhan dalam ni, dan ada salur darah di luar ni kan. Okey, yang pertama, kita tengok yang pertama. Okey, udara yang disedut ke dalam alveolus mempunyai kepekatan oksigen yang lebih tinggi daripada kepekatan oksigen dalam darah. Okey, jadi oksigen akan meresap masuk melalui dinding alveolus ke dinding kapilari darah dan ke dalam darah. Okey, kita ada dinding kapilari darah yang ni. Kemudian baru kita ada kapilari darah kan. Okey, kemudian baru kita ada sel darah merah ni. Okey, dia akan ada dinding dulu kan. Dia akan ada dinding, lepas tu baru kapilari lah, lepas tu baru darah. So dia ada macam guard sistem kan. Jadi dia akan masuk, oksigen akan masuk, meresap masuk melalui dinding alveolus. Dinding alveolus dulu, kemudian masuk ke dinding kapilari darah dan baru masuk ke dalam darah. Sebab kita, udara yang disedut ke dalam alveolus tadi, dia mempunyai kepekatan oksigen yang lebih tinggi daripada kepekatan oksigen di dalam darah. Jadi dia boleh meresap masuklah melalui alveolus, melalui dinding alveolus ke dinding kapilari darah dan ke dalam darah. Okey, di dalam sel darah merah, nombor 2 ni keterangan dia, yang ni nombor 2. Okey, dalam sel darah merah ni, dalam sel darah merah terdapat sebatian berwarna merah gelap yang kita kenali sebagai hemoglobin. Okey, hemoglobin akan berpadu dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin yang merupakan sebatian yang tidak stabil dan berwarna merah cerah. Okey, jadi hemoglobin akan bergabung dengan oksigen, dia akan jadi oksihemoglobin. Okey, yang ni sini tadi.
Ini step dia yang nombor 2 tadi, keterangan tu lah di sini. Okey, jadi nombor 3 kat sini kan, nombor 3. Okey, darah yang mengandungi oksihemoglobin ini akan diangkut dari peparu ke jantung dan dipam ke bahagian lain di dalam badan. Okey, yang ni. Okey, darah mengandungi kepekatan oksigen yang tinggi dan kepekatan karbon dioksida yang rendah. Okey, dia akan diangkut dari peparu ke jantung dan dipam ke bahagian lain dalam badan kita. Okey, nombor 4. Apabila darah sampai ke kawasan sel badan yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah, oksihemoglobin yang merupakan sebatian yang tidak stabil akan terurai untuk membebaskan molekul oksigen semula dan kembali menjadi hemoglobin. Dia akan bertukar balik semula. Dia akan bertukar balik semula. Yang tadi macam ni kan? Tadi macam ni. Okay, bila dia melalui kawasan yang bila dia sampai ke kawasan yang sel badan tu mempunyai kepekatan oksigen yang rendah, oksihemoglobin ni sebab dia tidak stabil, dia akan terurai semula untuk untuk membebaskan molekul oksigen semula dan kembali menjadi hemoglobin. Okey, dia akan persamaan ni lah tadi dia akan ni balik semula kan. Okey, di dalam sel badan oksigen yang meresap mengoksidakan molekul glukosa kepada karbon dioksida, air dan tenaga melalui proses respirasi sel seperti yang diringkaskan dalam persamaan yang berikut. Yang ni proses yang lain lah, proses yang berlaku dalam respirasi sel. Okey, ni dalam ni kalau kamu kita rujuk balik di dalam proses dia dalam ni lah kat sini. Proses di dalam sel badan ni. Okey, sel badan ni. Nombor 5 kan, kat sini lah proses tu. Ni kapilari darah, sel badan Okey, karbon dioksida dibebaskan oleh sel meresap masuk ke dalam kapilari darah dan diangkut ke alveolus untuk disingkirkan semasa udara dihembus keluar. Okey, karbon dioksida dibebaskan oleh sel meresap masuk ke dalam kapilari darah dan diangkut ke alveolus dan untuk disingkirkan semasa udara dihembus keluar. Ini proses So ini adalah petunjuk lah ni gas oksigen dan gas karbon dioksida. Yang ni karbon dioksida, yang ni oksigen. Kan tak nampak dah cikgu dah conteng-conteng tak nampak dah. Tapi kamu boleh rujuk balik dalam buku teks, ada penerangan yang sama lah So ni oksigen, yang ni adalah karbon dioksida ni. Karbon dioksida, yang ni oksigen. Okay, so ini adalah proses macam mana pertukaran berlaku dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam badan manusia Macam mana proses tu berlaku. Okay, seterusnya kita nak tengok kepentingan adaptasi struktur alveolus ni. Okay, adaptasi struktur alveolus. Alveolus ni dia ada dia punya kelebihan-kelebihan lah Dia punya dia punya kan dia tadi kan kita tengok dia macam ni kan tadi. Okay, lepas tu dia ada jaringan-jaringan lah kan. Dia ada jaringan-jaringan yang banyak ni. Okay. So dia bersambung-sambung kan. Cikgu tak pandai lukis lah ni. Tapi dia ada jaringan-jaringan yang banyak ni. Okay, jadi kalau kita tengok, kita nak tengok adaptasi struktur alveolus ni. Okay, yang pertama dia mempunyai ketebalan yang dia mempunyai ketebalan dinding alveolus dan kapilari darah. Dia mempunyai dinding yang nipis dinding yang nipis, satu lapisan sel sangat nipis. Jadi dia memudahkan dan meningkatkan kadar resapan gas yang berlaku. Okay, dinding dia nipis kan. Dinding nipis. Kalau dinding tebal mungkin akan melambatkan lagi lah, mengurangkan kadar resapan gas. Tapi bila dinding nipis, dia akan memudahkan dan meningkatkan kadar resapan gas. Yang kedua, kelembapan dinding. Kelembapan dinding alveolus. Dinding alveolus ni sebenarnya dia dalam keadaan lembab. Dia dalam keadaan lembab, jadi dia membenarkan gas respirasi melarut dan meresap dalam kapilari darah. Okey, yang ketiga ialah luas permukaan alveolus. Okey, luas permukaan alveolus ni sangat besar sebab kita ada berjuta-juta alveolus di dalam peparu kan. Kamu tengok bila gambar dibesarkan, kita tengok balik semula.
Dia tengok gambar tu bila kita tengok dibesarkan kan ini. Okey. Ini. Tengok bila dibesarkan. Ini adalah struktur dia kan. Struktur alveolus ni. So kita boleh nampak betapa banyaklah kita ada dalam paru kita kan. Okey, ada banyak alveolus dalam paru. Jadi menyediakan luas permukaan yang besar sebab kita ada berjuta-juta alveolus dalam paru. Jadi menyediakan luas permukaan yang sangat besar dalam alveolus Okey, dalam paru. Okey, yang keempat. Yang keempat ialah jaringan kapilari yang meliputi alveolus. Okey, alveolus ni diliputi oleh jaringan kapilari yang padat. Okey, jaringan kapilari yang padat jadi meningkatkan lagi kadar pertukaran gas. Okey, jadi meningkatkan lagi kadar pertukaran gas dalam badan kita lah disebabkan oleh jaringan kapilari yang meliputi alveolus tu. Okey, so itu sahaja untuk hari ni. Cikgu tak pergi banyak. Jadi kita habis untuk 2.1 dan 2.2. Okey, 2.1, 2.2 2.1 tadi sistem respirasi. Sistem respirasi manusia. Yang kedua kita tengok tadi pertukaran gas pergerakan dan pertukaran gas. Pertukaran gas. Gas dalam badan. Okey, dalam badan manusia. Dalam badan manusia. Okey, jadi untuk yang hari ni cikgu nak kamu tengok praktis. Okey, untuk latihan atau tutorial tutorial. Okey, cikgu nak kamu tengok praktis formatif. Praktis formatif 2.1. Soalan ni mudah je. Okey, tapi sebab soalan yang pertama tadi kita dah buat, lebih kurang kan kita dah buat. Yang kedua pun dia penyataan betul atau salah saja. Okey, cikgu nak bagi kamu tugasan secara hands on satu So soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Okey, cikgu nak kamu buat ni. Ni hands on Hands on ni macam projek lah projek. So kamu kena siapkan satu mekanisme model ringkas untuk mekanisme pernafasan mekanisme pernafasan. Okey, dalam tu ada gambar rajah, tapi kalau dalam gambar rajah tu dia bagi dalam gambar rajah yang soalan tu dia bagi dalam bentuk balang kaca kan, dalam bentuk balang kaca. Tapi cikgu nak kamu buat dalam bentuk dia bagi macam ni dalam gambar rajah tu dia bagi macam ni. Okey. Ni belon. Okey. Belon. Ni pun belon. Lepas tu kamu letak bawah ni, kamu letak getah kepingan getah. Okey, ni belon. Belon. Ni balang kaca tapi cikgu nak supaya kamu boleh ubah suai daripada sini Ni tiup. Tiup. Okey, cikgu nak kamu buat daripada, tak payah guna balang kaca. Okey, tak payah guna balang kaca, kamu tukar gunakan botol je. Botol air. Okey, botol air yang air besar kan, botol air besar. Tu macam contoh mineral besar ke kan. Atau botol air gas tu. Okey, botol air karbonat. Okey, boleh tukar. Tukar gunakan botol air tu. Lepas tu yang ni, tiup ni kamu tukar juga guna straw je guna straw. Ni guna straw je. Jadi tukar sini, ni guna straw je. Tu kamu cantumkan straw ni, cantumkan. Okey, lepas tu ikat dengan belon ni. Ikat dengan belon. Ikat dengan belon.
Okey, lepas tu yang ni tadi ada balang ni dah tukar kan, tukar guna botol air. Okey, yang ni adalah lapisan yang bawah ni. Okey, yang bawah ni adalah lapisan botol ni terbuka Botol ni terbuka bahagian bawah, terbuka. Dia terbuka bahagian bawah. Tapi kamu tutup dengan ni. Kepingan getah ni. Okey, cikgu rasa kamu boleh ubah juga, boleh ubah gunakan plastik. Plastik, lepas tu ikat dengan getah lah, ikat getah sini. Okey, jadi kita dapat satu model sebab bila kita hembus ni nanti, okey, kita akan nampak nanti belon ni mengembang. Okey, dan kita nak tengok macam mana ni. Sebab ini yang bawah ni kita nak tengok dia jadi macam mana kan. Sebab bawah ni adalah kepingan getah ni sebenarnya dia adalah diafragma tadi. Diafragma tadi kan. Dia nak sama ada dia mengendur macam ni, sama ada dia melengkung macam ni atau dia mengendur. Kan? Kita nak tengok nanti bila kamu tarik nafas atau kamu hembus nafas nanti macam mana jadi. Kemudian belon ni dia akan menguncup ataupun mengembang nanti. Kan? Belon ni sebenarnya dia adalah peparu lah. Peparu. Sebab tu kita nak buat model. Kita nak jadikan dia model ringkas untuk menunjukkan mekanisme pernafasan. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh cuba buat. Dah buat, boleh, mungkin kamu boleh caranya. Okey, yang pertama, buat model ringkas. Jadi tak perlukan banyak belanja kamu gunakan bahan kat rumah je yang ada. Gunakan getah kan, gunakan belon, straw kan. Okey, guna yang ada. Okey, lepas tu kamu dah siap, bila dah siap, okey, buat demo. Kamu boleh videokan. Okey, ambil video. Okey, macam mana bila mekanisme tu. Okey, macam mana mekanisme pernafasan tu. Okey, bila kamu tiup dan bila hembus. Maksudnya bila kamu tiup benda ni dia jadi apa kan? Macam mana caranya? So boleh buat demo ambil video, buat demo dan hantar pada cikgu lah. Okey, boleh hantar pada cikgu. Okey, file video tadi. Okey, jadi untuk kali ni, untuk minggu ni, cikgu tak bagi soalan yang bertulis. So tak ada tugasan bertulis. Okey, so buat yang ini sahaja buat yang ini. Okey, buat projek ni lah. So ni projek ringkas. Okey, so cikgu rasa itu sahaja. Cikgu harap penerangan ni kamu faham. Kalau tak nanti cikgu terangkan semula dalam grup kamu lah. Cikgu akan terangkan semula dalam grup kamu. So ini cikgu harap by minggu depan kita boleh bukan secepat mungkin, maksudnya sebelum kelas kita minggu depan, cikgu dah boleh tengoklah hasilnya. So ni tak perlu belanja yang besar, kamu perlukan satu botol air saja, straw. Okey, straw, ini sambungkan straw sini. Lepas tu letak belon 2, bawah ni kepingan plastik kamu ikat dengan getah. Okey, so mekanisme tu kita nak tengok bila kamu hembus dan hirup, kamu macam mana bila kita hembus nafas kan dan kita tarik nafas tu. Okey, nak tengok mekanisme dia macam mana. Okey, jadi cikgu rasa setakat itu untuk hari ini. Okey, cikgu rasa setakat itu untuk hari ini. Kita akan cikgu rasa setakat itulah untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh teruskan selepas ni, teruskan juga mengikuti sesi kita lah. Sebab dalam jadual cikgu bagi tu secara tentatif saja. Cikgu akan maklumkan semula lah macam mana, sama ada sesi
situ cikgu teruskan dengan live ataupun cikgu akan buat sesi yang lain lah, sama ada dia sesi tutorial ke ataupun kita buat perkongsian dalam Telegram sahaja dan sebagainya lah. So cikgu rasa setakat itu sahaja. Semoga kita jumpa lagi. Semoga selamat semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.